Okey, baik. Okey, kita akan tengok macam mana nak selesaikan soalan ni latihan ni. Okey. Ni. Okey, lengkapkan. Okey, ada sebenarnya ni satu soalan je lah sebenarnya dia satu soalan, tapi biasanya soalan yang tentang lukis graf ni dia pisahkan macam ni lah kepada 3 bahagian lah. Okey. Sebenarnya ini satu soalan besar lah kiranya kan, walaupun dia ada A, B dan C. Okey, baik, kita tengok soalan yang A. Lengkapkan jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 8 tolak 2 X kuasa 2 di bawah. Inilah jadual dia. Kita nak isi ruang-ruang kosong kat sini semua ni. Jadi mungkin cikgu tunjuk satu ataupun dua sahaja nanti yang lain kamu cuba buat sendiri ikut step yang sama sahaja Okey. Jadi kita tengok soalan A yang kita tengok kawasan yang kotak ini dulu kita mahu isi. Macam mana, berapa nilai dia. Okey, kita tengok nilai yang sepadan dengan dia adalah X. Ini X negatif 2. Kita nak tahu Y sama dengan berapa kalau X negatif 2. Okey. Jadi tengok persamaan ataupun tengok fungsi dia ni. Okey, cikgu buat kat atas ni lah. Okey, kat sini. Jadi kita tengok bila X sama dengan negatif 2, yang ni X sama dengan negatif 2 ni, kita masukkan sahaja nilai X tu kat sini. Ni kita masukkan dalam ni. Maknanya nilai X ni kita ganti dengan nombor negatif 2. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak buat. Okey, bila X negatif 2, kita tulis Y sama dengan, Y sama dengan apa? Ini persamaan dia, ini fungsi dia. Y sama dengan 8. Okey, 8 tolak apa? 8 tolak 2. Okey, 8 tolak 2. Okey, asalnya X kuasa 2 kan? Ni asal dia. Ini soalan dia kan, asal dia. Tapi X sekarang ni kita ganti dengan nombor ini. Okey, jadi kita buat kurungan. X itu kita sebenarnya dia X, asal dia X, tapi kita ganti dengan nombor negatif 2. Tutup kurungan kuasa 2. Okey, ikut saja ni. Ada kuasa 2, letak kuasa 2. Tapi sekarang X itu sudah diganti dengan negatif 2. Sebab kita nak cari berapakah nilai Y dia. Okey, jadi kita tekan kalkulator kita. Okey, tekan kalkulator. Cikgu tunjuk je lah ini kamu ikut je nanti. Okey, tekan kalkulator. Okay, kamu type saja. Ini type saja ni 8. Okey, 8 tolak. Okey, 8 tolak 2. Ikut sebiji sama. 2. Okey, buka kurungan. Isi negatif 2. Ini negatif 2. Tutup kurungan. Lepas tu kuasa 2 ni jangan lupa ini kuasa 2. Letak kuasa 2. Ni tanda kuasa 2 ni Okey. Jadi tekan sama dengan. Kamu tekan sama dengan, dia dapat kosong. Jadi jawapannya kosong lah. Jawapannya kosong. Jadi isi kat sini jawapannya kosong. Okey. Jadi sama juga dengan yang kolom yang ini pula lah. Kalau X negatif 1, tukar saja ni. Sekarang X ni bukan lagi negatif 2 tapi negatif 1. Kat sini tukarlah negatif 1. Okay, yang 2 ni tak jangan tukar sebab 2 tu memang dalam soalan dia kat situ memang 2 Jadi sebelum cikgu teruskan yang ini, cikgu tulis dulu tadi kosongkan tadi, jawapan kosongkan tadi. So kita tengok, saya tunjuk lagi satu lagi kalau X sama dengan negatif 1. Okay, ni X sama dengan negatif 1 ni. X sama dengan negatif 1. Saya tulis balik kat sini. Y dia sama dengan berapa? Cikgu tulis kat bawah pun boleh. Jadi Y sama dengan 8 tolak 2. 8 tolak 2, ikut je soalan ni. 8 tolak 2 X kuasa 2. Jadi X sekarang kita negatif 1 lah. Okay, sebab kita tulis tadi negatif 1. Okay, kuasa 2 jangan lupa letak kat belakang tu. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okay, saya buat tepi sikit. Okay, bawah sikit. Tekan kalkulator kita. Tadi kita sudah tekan, jangan delete lah Kalau kamu sudah tekan, macam ni kamu sudah tekan, kamu hanya perlu gerakkan. Kita nak tukar ni je. Nombor 2 ni tukar jadi 1. Negatif tu jangan delete lah. Dia tadi memang ada negatif kan. Kita tukar ni kepada 1. Jadi kita undur je ke belakang. Tekan anak panah ke kiri tu sampai yang bergerak-gerak tu duduk pada nombor 2. Terus tekan nombor 1. Sekarang negatif 1 kan dalam ni kan. Sama macam ni kan, negatif 1. Tu kita tukar ini je. Yang lain semua sama. Jadi terus tekan sama dengan. Okey, terus tekan sama dengan dapat 6. Jadi tulis 6 kat sini.
Ini jalan kerja dia. Ini jalan kerja dia ni. Kamu buatlah di mana-mana dalam buku latihan kamu tu. Kena berlatih buat ni berlatih buat ni. Tapi jawapan sebenar isi dalam jadual ni. Isi dalam jadual ni. Okey. Jadi yang lain tu semua sama sahaja. Semua sama sahaja. Kita gantikan sahaja nilai X tu. Yang ni X ni tadi ni X ni dalam soalan asal dia ni X tu kita ganti dengan kosong. X ini ganti dengan 1. X tu ganti dengan 2. X tu ganti dengan 3. Jadi dia isi dalam ni. Macam tu Contohlah cikgu ambil satu lagi cikgu ambil nombor 3 lah yang paling last Ini nombor positif kan. Cikgu tunjuk satu lagi nombor positif. Yang ini kamu buat sendirilah. Ini kamu buat. Saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, kalau X ni sekarang X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 3. Di Y sama dengan 8 tolak 2. Itu dalam soalan ni kan 8 tolak 2. X tu sekarang dia sudah jadi nombor 3 kuasa 2. Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni kita type calculator saja. Kita sudah type sebenarnya Yang tadi itu kita sudah type, cuma kita ubah saja yang berubah. Ini saja yang berubah. Jadi cikgu undur balik. Jangan kamu delete semua. Okey, undur balik. Kita nak buang, kita nak kita nak delete satu tu ataupun kita delete sejak tu. Kita delete negatif pun tak ada sudah. Negatif tak ada sebab nombor 3 ni tak ada negatif. Jadi negatif tu cikgu tukar dengan nombor 3 lah. Tukar nombor 3. Jadi sekarang tak adalah negatif dia kan. Jadi dapat macam ni. Okay, dapat macam ni. Tekan sama dengan dapat negatif 10. Tulis kat sini negatif 10. Ni tulislah juga kat sini negatif 10. Okay. Jadi kamu cuba buat yang 0, 1, 2 ni. Cuba gantikan. Okay. Okay, untuk soalan yang ke B. Jadi sebelum tu cikgu tulis dululah jawapan untuk yang ini ini jawapan dia. Okay. Yang kamu kena buat tadi inilah. Okay, ini jawapan dia. Kalau kamu buat dengan betul lah. Tapi kena buat step dia, cikgu tak buat lah. Kamu kena berlatih buat sendirilah berdasarkan cara yang sama yang cikgu sudah bagi tahu ni. Okay. Jadi yang soalan B sekarang kita nak lukis graf. Soalan B dia kata menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Okay, lukis graf. Graf apa? Graf tadilah yang kita buat, yang kita isi tempat kosong semua tu, kita kena buat graf lah pula. Jadi paksi, kita lukis paksi dulu, paksi X dengan paksi Y. Okay, ini paksi Y, ini paksi X. Okay, kita tengok skala dia. Dia kata pada paksi X, okay, paksi X dia kata 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya ini paksi X kan. Ini paksi X. Saya boleh label dulu kat sini paksi X. Okay, pada paksi X ni yang mendatar melintang ni 2 cm kepada 1 unit. Okay, ini tengah-tengah bersilang ni maksudnya kosong kat sini. Kalau 2 cm 1 unit, cuba kamu ambil panjang dia ni, ini 2 cm. Kalau kamu ukur dengan pembaris kamu lah. Cikgu tak boleh ukur ni sebab tak ada nombor pada pembaris cikgu kat sini. Kamu ukur pembaris kamu, memang panjang dia ni memang 2 cm. Jadi dia kata 2 cm bersamaan dengan 1 unit. Dalam soalan sebut 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya sifir 1 lah. Setiap 2 cm pertambahannya 1. Jadi lepas kosong 1. Lepas 1, 1 tambah 1, 2. Sifir 1 lah macam biasa. 0, 1, 2, 3. Itu maksudnya sifir 1. Saya sebut sifir 1 lah. Okay. Dia buat tanda sikit kat situ, kat situ, kat situ dengan kat situ. Sampai. Okay, sampai berapa? Kita kena buat nombor ni. Kita tengok balik jadual kita. Sampai nombor berapa? Sampai nombor sampai nombor 3 sahaja. Jadi tak payah buat lebih lah. Tapi kalau saya buat pun tak salah. Okay, X sampai nombor 3. X ini yang atas kan. Ini semua X yang atas ni. Yang bawah ni semua Y. Jadi yang X tu hanya sampai nombor 3. Positif 3 sahaja. Jadi kalau buat lebih sikit pun tak apa. Okay. Jadi ini sebelah kanan. Kalau sebelah kiri sini, kalau kosong kat sini, sebelah kiri dia jadi negatif lah. Jadi sini negatif 1. Ni 1. Lepas tu sini negatif 2. Negatif 2. Sampai berapa kita tengok jadual kita. Nombor negatif tu sampai negatif berapa paling rendah. Negatif paling rendah negatif 2. Ini nombor paling rendah. Okay, nombor paling rendah ni. Walaupun
Nombor 2, jangan tengok nombor 2. Nombor 2 memang besar. Tapi sebab dia ada nombor negatif kat depan tu, walaupun macam besar tapi dia adalah paling rendah, negatif 2. Negatif 1 ini nombor lebih besar daripada sini. Jadi saya sampai negatif 2 saja. Kalau kamu buat lebih pun tak ada masalah. Kalau kamu buat sampai negatif 3 pun dalam graf tu tak ada masalah. Tapi saya buat je lah supaya kamu nampak lah. Okay. Okay, lepas tu paksi Y itu paksi X. Paksi X sifir 1. Jadi setiap 2 cm dia hanya pertambahan sebanyak 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kalau sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sama je, cuma letak negatif je kat depan dia ni. Sini sebelah positif, ni sebelah negatif. Okay. Jadi paksi Y dia, okay, paksi Y mana? Okay, dia kata dan 2 cm 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. 2 cm kepada 2 unit. Tadi 2 cm kepada 1 unit. Sekarang 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Ini paksi Y yang menegak ni. Jadi cikgu label dulu di sini Y. Okay. 2 cm kepada 2 unit. Panjang ini kalau kamu ukur dengan pembaris kamu, ini memang 2 cm. Jadi setiap 2 cm tu sifir 2. Pertambahan dia sebanyak 2. Okay. Jadi macam mana buat? Okay. Jadi kita labelkan. Tak bolehlah label 1, 2, 3. Tak bolehlah sebab sifir 2 mestilah 2, 4. Sifir 2. 6. 8. Kan sifir 2 kan? Okay. Kalau kat bawah negatif 2. Negatif 4. Sama je cuma letak negatif je. Sebelah bawah letak negatif. Okay, negatif 6, negatif 8. Salah sudah ni. Negatif 8. Dan negatif sampai berapa? Sampai berapa kita kena tanda ni? Kita tengok bahagian paksi Y. Tengok dalam jadual tu yang Y tu ada nombor, ada sampai negatif 10. Okey, ada. Maksudnya kamu punya nombor tu mesti ada nombor negatif 10. Mana negatif 10? Mesti ada nombor itu dalam sini Sampai dia ada lah. Kalau tak ada kamu kena sambung lagi ni. Contohnya kalau ada nombor negatif 12, kamu kena tambah lagi ni. Tambah lagi negatif 12 kat sini. Tapi kita punya negatif 10 ni Okay, yang nombor sebelah atas, yang nombor positif, paling tinggi nombor 8 kan? Paling tinggi nombor 8 kan? Yang nombor positif ni, paling tinggi nombor 8. Jadi pastikan sebelah atas ni sampai nombor 8 lah. Jadi kita tanda sampai nombor 8 sahaja. Kalau kamu buat lebih pun tak ada masalah jugalah. Boleh sambung lagi bukan salah pun. Okay? Macam tadilah, ini saya buat lebih kan? Tak ada masalah. Sebenarnya dalam jadual tak ada pun negatif 3 kan? Yang X tadi. Tapi saya buat juga. Tak ada salah. Okey je, tak ada masalah Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak plotkan Okey, kita tengok satu-satu. Ni yang kamu kira tadi ni penting. Jadi sekarang ni X negatif 2, Y kosong. X negatif 2, Y kosong. Jadi kita tanda negatif 2, kosong. Kalau kamu belajar dulu dalam koordinat, kamu tulis negatif 2, kosong dalam kurungan kan. Jadi sama juga kita plot ini, kita tengok inilah. Kita tengok macam mana kita nak plot inilah. Jadi tengok negatif 2, kosong. Cari X negatif 2. Mana X negatif 2? Ini paksi X, cari nombor negatif 2. Kat sini kan? Okey, kat sini. Negatif 2, Y dia berapa tadi? Kosong kan? Y dia kosong kan? Jadi negatif 2, X. Yang paksi Y dia cari nombor kosong. Cari nombor kosong. Okey, kat sini. Jadi negatif 2, kosong. Maksudnya kat sinilah kedudukan dia. Jadi cikgu buat tanda X. Tanda X. Okey. Ini satu yang pertama. Kita buat cari lagi. Okey, negatif 1, 6. Okey, cari X negatif 1. Sini negatif 1. Okey, 6. Cari dekat paksi Y nombor 6. Mana nombor 6? Nombor 6 kat sini. Negatif 1 kat sini, nombor 6 kat sini. Jadi bila keadaan macam ni, kamu cari, kamu buat tu, kalau kamu tak boleh tu lagi, kamu buat garis putus-putus tu. Cari kedudukan di mana dia akan bertembung. Jadi nombor 6 kat sini. Okey, mana dia bertembung tu? Dia akan bertemu dekat sini, kan? Jadi tandakan X. Okey, tandakan X. Tapi cikgu tak buatlah garis putus-putus tu Cikgu delete balik lah sebab nampak macam serabut lah, kotor lah. Itu tak wajib buat lah. Okey, kalau cikgu undur balik. Okey, delete balik yang orange tu. Jadi dia akan bertemu di sinilah. Tapi kalau kamu belum mahir, kamu kena buatlah garis putus-putus. Tapi kalau kamu sudah mahir, kamu boleh delete lah yang tadi tu putus-putus tu. Garisan putus-putus boleh delete lah, boleh padam Ini yang kedua. Yang pertama ada sudah, yang kedua ada.
Okey, yang ketiga, 08. Okey, cari X0, Y8. Cari. X, mana X ni? Okey, X ni cari nombor kosong. Mana kosong? Kosong, 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 kosong. Kat tengah-tengah ni lah. Kosong. Y dia 8. Okay, Y dia 8. Cari nombor 8 lah kat sini. Jadi 0, 8. Jadi tanda dekat sini. Buat X kat sini lah. Buat X kat situ. Cikgu besarkan. Nampak macam tu lah titik dia kat tengah. Tapi kita buat tanda X ni. Jangan kamu buat tanda macam ni Tanda tarik lalat tak boleh dia kena X. Okey. Okey, apa lagi? 16. Okey, 16. Tengok nombor 1. Okey, X dia 1. Okey, 1 X, Y dia cari nombor 6. Mana nombor 6? Ini nombor 6. Jadi 1 akan bertemu dengan 6 kat sini. Tanda kat sini. Okey, jadi cikgu buat tanda kat sini. Okey, dan 2 0. Sambung lagi 2 0. X 2. Y dia 0. Dirinya sendirilah. Okey, dirinya sendirilah. Okey, macam tu. Last kali 3 negatif 10. Okey, 3 negatif 10. Ini 3. Okey, 3 X 3 ni. Y negatif 10. Mana Y negatif 10? Kat bawah rupanya kan. Negatif 10 kat bawah. Jadi kita tengok 3 tadi. Okey, kamu tengok 3 ni. 3. Okey, negatif 10 kat sini. Negatif 10. Dia akan bertemu dekat sini. Dia cikgu buat tanda X kat situ. Tak berapa ni. Buat balik. Tu X kat situ 3 negatif 10. Kita kira balik ada berapa titik semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, check balik jadual. Betul ke ada 6 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi betul lah. Takut ada yang tertinggal. Kamu kena selalu check lah. Okay. Jadi kamu hanya perlu sambungkan lah. Jadi semua plot sudah ada. Tinggal kita sambungkan. Kita sambungkan ke semua titik-titik yang ada, yang X yang ada tu, yang warna oren-oren tu saya buat tu, oren tu sambungkan sahaja. Jangan guna pembaris, kamu kena guna tangan tanpa menggunakan pembaris. Guna tangan biasa sahaja. Kejap cikgu tunjuk. Okey. Jadi kalau kamu garis betul-betul, kamu akan dapat macam ni lah. Okey, kamu akan dapat macam ni. Pembaris ni cikgu kasih hilangkan dulu. Ni. Kamu garis, pandai-pandai buat ni supaya licin macam ni lah. Okey, sambung saja semua X tu. Sambungkan saja. Okey, semua. Jadi dapat macam ni lah. Kalau cikgu zoom out dari jauh nampak macam ni lah. Okey. Cuma jangan ambil pembaris. Ini ada juga beberapa yang buat. Dia ambil pembaris. Ini salah. Tak boleh sambungkan macam ni Guna pembaris, lepas tu gariskan. Gariskan. Dia jadi macam robot pula ni, tajam-tajam ni. Tak boleh. Ini jawapan yang salah. Ini jawapan yang salah Tapi cikgu buat juga supaya kamu tahu ini jawapan yang salah. Jangan buat macam ni. Yang warna merah tu yang salah. Tak boleh guna pembaris macam tu tak boleh guna. Jadi cikgu undur balik. Jadi yang betul tu yang hijau tu, garisan yang cikgu buat tu buat licin macam ni. Tapi kena berlatih lah. Kamu kena berlatih. Banyak kali kamu buat. Kalau kamu jenis yang susah, jenis yang memang apa ni, kena buat praktis banyak kali, maka kena buat praktis banyak kali lah supaya kamu sentiasa apa ni, perbaiki kemahiran melukis tu supaya jadi licin saja. Memang mula-mula dulu cikgu pun sama jugalah. Mula-mula buat, kalau 2-3 kali buat memang tak boleh cantik macam ni dululah kan. Ini lepas banyak kali buat ni sudah biasa ni. Kamu boleh jadi pakar sudahlah. Jadi tak payah lagi guna apa ni, alat-alat apa. Kamu guna tangan pun nampak macam okey sudah tu. Okey. Cuba Okey. Okey, sekarang kita nak tengok soalan nombor C. Huruf C. Huruf C kan. Jadi C1. Okey, daripada graf kita tadi yang bawah tadi tu, cari nilai Y apabila X 2.5. Jadi kita fokus pada X 2.5. Ini dia bagi sudah. Jadi cari dulu ni bacaan di manakah X 2.5. Tengok paksi X. Okey, tengok paksi X. Cari nombor 2.5. Kat mana tu 2.5 kan? Kat mana 2.5 tu? Okey, 2.5 ada kat sini kan? Ni 2, ini 3. Okey, 2 sini 3. 2.5 kalau kamu kira ni. Okey,
Ada yang tanyalah macam mana nak kira, macam mana nak tahu berapa langkah nilai dia tu. Ini 2 point berapa, ini berapa, ni semua ni kan. Setiap kotak tu. Senang je. Kamu ambil, kamu kirakan berapa kotak semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 kotak kecil kan kat situ kan. Jadi daripada sini ke sini, ini kaedah dia lah. Ada 10 kotak. 10 kotak kecil kan. Okey, kita nak tahu berapa nilai untuk satu kotak okey. Jadi kalau kamu tengok nombor 2 dengan nombor 3 ni, apa beza dia? Antara nombor 2 nombor 3 tu bezanya berapa? Mestilah 1 saja kan, sifir 1 kan. 2 tambah 1 jadi 3. Jadi beza dia tu 3 tolak 2 lah. 3 tolak 2 bezanya 1. Kan? 3 kat sini tolak dengan 2 kat sini, bezanya 1 lah. Jadi kita nak cari berapa nilai untuk satu kotak tu supaya kita tahu baca 2.5 tu kat mana nanti. Jadi kalau cikgu ada, sekarang kita, ini kamu sudah belajar dulu. Kalau kita ada 10 kotak, 10 kotak bersamaan dengan 1. Kan? Ini 10 kotak ni bersamaan dengan 1. Jadi kalau cikgu mahu tahu satu kotak, mestilah kena bahagi kan. Mesti 1 bahagi 10 lah. Jadi 1 per 10, tekan kalkulator kamu. 1 bahagi 10 ataupun 1 per 10. Jawapannya 0.1. Jadi untuk satu kotak ni, nilainya 0.1. Okey. Jadi setiap kotak kecil tu kamu kena tambah 0.1. Kalau sini 2 sudah kat sini. Sini 2 sudah, 2 langkah 1 kat situ, 2 tambah 0.1. Jadi 2 tambah dengan 0.1 berapalah? 2. Kalau kamu kira kalkulator, kalau tak tu maknanya kamu kalkulator pun boleh. 2 tambah 0.1 2.1. Okey. Jadi kat sini 2.1, kat sini 2.2, kat sini 2.3, 2.4 dan 2.5. Jadi kat sinilah 2.5. Tak okey. Jadi kita tengok kat sini 2.5. Sekarang kita fokus je, cikgu padam balik yang tadi. Okey. Sekarang kita nak tengok 2.5. Kan ni cikgu label baliklah 2.5 kat sini dekat yang ni. 2.5. Okey, kita nak cari nilai y dia. Kita sudah ada x sama dengan, ni paksi x, nombor dia 2.5. Okey, kita kena gariskan kat mana? Gariskan putus-putus ke atas ke? Kena gariskan putus-putus ke bawah ke? Macam mana? Macam mana kita nak buat tu? Jadi kita kena cari graf kita. Cikgu delete balik. Okey, cikgu delete balik yang tadi garis putus-putus tu. Okey, nak garis ke mana? Atas ke bawah? Tengok graf kita. Graf kita kalau kita garis ke bawah, graf kita ada kat bawah ni kan, boleh langgar kat bawah. Kalau kita garis ke atas, graf kita mana ada sudah ni? Tak ada kat sini. Graf kita ada sebelah sini. Semakin jauh, semakin kita garis ke atas, semakin jauh pula graf kita ni. Jadi buat apa garis ke atas? Kita nak cari supaya dia jumpa graf yang kita lukis tadi. Garisan yang kita lukis, ini yang kita lukis tadi kan? Okey, ni yang kita lukis. Jadi 2.5 tu, ambil pembaris kamu gariskan putus-putus sampai ke bawah. Okey, jadi kalau saya buat ni, sampai kena graf kamu yang kamu lukis tu. Garisan yang kamu lukis tu. Jadi kita gariskan secara putus-putus. Cuba gariskan di mana tu dia akan berlanggar dengan graf. Jadi kalau cikgu buat macam tu, okey, dia akan berlanggar pada lebih kurang kat sinilah. Okey, langgar situ. Dan lepas tu kamu ambil, bila sudah langgar tu, kamu patah balik ke paksi y sebab kita nak cari nilai y dia kan sebenarnya. Jadi kita patahkan balik ke paksi y. Yang ni paksi y kat sini paksi menegak tu paksi y. Okey, bila kita patah kebalik ke paksi y kat situ, okey, kita pun baca. Macam mana kita nak baca tu? Kita nak baca macam mana? Jadi sini kita ingat balik. Cara dia macam tadi. Okey, kita nak tahu setiap kotak kecil tu berapa nilai dia. Jadi kita buat macam tadi. Ini antara ini dengan ini ada berapa kotak? 10 juga ni kan. 5 tambah 5 kotak, 5 tambah 5 10 kotak. Jadi 10 kotak. Okey, 10 kotak. Beza antara negatif 4 dengan negatif 6. Beza dia berapa? Beza dia berapa? Kalau kamu tengok kat sini, kamu tekan kalkulator pun boleh tahu beza dia berapa ni. Negatif 4 tolak dengan negatif 6, beza dia. Tapi
jangan pening lah. Kamu tengok buang saja negatif ni pun boleh. Kamu buang negatif ni seolah-olah tak ada negatif. Jadi 4 dengan 6, nombor 4 dengan 6 beza dia 2 sajalah. Bezanya 2. Jadi beza antara 4 dengan nombor 6 adalah hanya 2 lah. Jadi sebenarnya 10 kotak, okey, nilainya 2. Kalau satu kotak, kita nak tahu satu kotak berapakah nilai dia. Okey. Kalau bagi yang expert tak ada masalah lah. Ini saya buat ni supaya bagi yang susah mau faham, jadi kena buat macam ni lah. Kalau 10 kotak nilainya 2. Kalau satu kotak makin kecil, maksudnya kita kena bahagilah. Okey, bahagi lepas tu darab dengan 2. Okey, jadi satu kotak bahagi 10 darab dengan 2. Satu kotak bahagi 10. Okey, satu kotak bahagi 10 darab dengan 2. Ataupun kamu belajar dulu nak cari satu kotak, terus 2 bahagi 10. 2 bahagi 10 terus bahagi 2 bahagi 10. Tapi kalau cikgu buat, cikgu ambil nombor 1 ni, bahagi dulu dengan atas ni, baru cikgu darab dengan nombor 2 sebelah sini. Sama je kalau kamu belajar dulu, mungkin kamu sebahagian besar kamu belajar 2/10 sajalah. Macam tu, boleh terus dapat jawapan dia. Jadi kalau tekan kalkulator, 2/10 jawapannya 0.2. Jadi satu kotak bernilai 0.2. Jadi kita tengok kat sini. Okey, kita tengok kat sini. Kalau sini negatif 4, sini negatif 6 kan? Nombornya makin negatif tu. Jadi negatif 4, kalau dia langkah 0.2 kat situ, negatif 4.2. Okay? Negatif 4.2. Jadi cikgu buat negatif 4.2. Negatif tambah lagi 0.2. Jadi setiap kotak tu nilainya 0.2. Jadi tambah lagi 0.2, negatif 4.4. Sini negatif 4.6. Dan yang kat sini mesti negatif 4.8. Sebab tanda kita tadi kat sini kan, negatif 4.8. Jadi yang tadi 6 kat situ, yang kat sini adalah negatif 4.8. Cikgu buat kat bawah sikit lah, sebenarnya kat sini ni jadi saya padam balik yang ni supaya nampaklah. Okay, ni padam. Okay, yang ni padam balik lah. Okay, tak pakai pun sebenarnya, kita tak pakai hanya untuk memudahkan kita mengetahui nilai untuk satu kotak. Jadi di sini cikgu tulis sebesar-besar sikit. Kat sini. Okay, ni kat situ tu adalah negatif 4.8. Okay, negatif 4.8. Jadi jawapan akhir dia Y. Ini kan nilai Y. Sebab tu soalan tu tanya, soalan tu minta nilai Y. Kan soalan dia kata cari nilai Y. Jadi Y kita sudah dapat dari graf tadi. Y adalah sama dengan negatif 4.8. Macam tu. Okay, yang jawapan kedua, okay, cari nilai X. Sekarang kita nak cari nilai X apabila Y sama dengan 2. Fokus kat sini. Cari dulu ni. Baca dulu dari graf di mana Y sama dengan 2. Tengok graf kamu. Y, tengok paksi Y ni. Tadi kalau soalan sebelum tengok paksi X. Soalan sekarang sebab dia bagi Y dulu. Dia bagi Y sama dengan 2. Jadi tengok paksi Y, cari nombor 2. Cari nombor 2. Mana Y2 sini kan? Tak nampak pula ni. Dia apa ni dia? Okey, dia panas tu tapi tak apa. Okey, Y cari nombor 2. Y sama dengan cari nombor 2. Y2. Okey, Y2 kat sini. Okey, Y2 kat situ. Okey, sekarang kita nak garis ke mana? Kamu tengok ini paksi Y kan? Tengok cara saya tanda pun melintang macam ni kan, 2 ni. Kamu buat warna lain pun boleh. Saya buat warna merah, warna oren tadilah, ataupun warna lain lah, warna purple ke. Okey, warna purple. Okey, warna purple lah saya buat Jadi yang tadi delete kejap. Warna purple kat sini. Okay, dia melintang macam tu kan. Bila melintang macam tu, ambil pembaris, kamu ikut sajalah, melintang lah juga. Dia punya garisan putus-putus dia. Jangan padam garisan putus-putus yang soalan C tu, jangan dipadam. Kalau garisan putus-putus yang kamu plot satu-satu tadi, yang X tu kalau kamu ada buat garis putus-putus untuk cari dia punya tempat pertemuan dia tu, tak apa. Kamu boleh padam yang itu supaya tak nampak kotor lah. Tapi kalau garisan putus-putus yang soalan C tu, mesti ada. Ni jangan padam Jadi kita gariskan tu sampai kita jumpa graf kita. Sampai kita jumpa graf kita, sebelah kiri satu ada, di sebelah kanan pun ada satu. Di sebelah kanan pun ada satu. Okey.
graf cikgu ni mungkin tak berapa tepat mana, tapi kamu buat lagi cantik lah kali kan. Macam tu. Okay. Lepas tu buat apa? Kita patah balik ke paksi X. Sebab kita sebenarnya nak cari nilai X. Jadi kita buat garisan putus-putus. Warna purple. Patah paksi X. Ni pun sama. Ni kalau kamu buat betul-betul dia kat situ lah. Okey, patah balik ke paksi X. Okey, kita cari nilai X dia lah. Cikgu, kenapa kena buat kanan satu, kiri satu? Sebab kalau kita letak pembaris kita, okey, kita letak pembaris kita, kedua-dua kiri dan kanan ada graf. Kamu lalu sebelah kanan pun dia langgar graf, lalu sebelah kiri pun dia ada graf. Jadi dua-dua kita kena gariskan. Garis ke kanan satu, garis ke kiri satu. Sebab dua-dua belah ada graf. Kalau macam tadi yang nilai X 2.5 tadi tu, ni 2.5 tadi ni, kenapa nak garis ke bawah saja? Ke atas tak garis? Sebab ke atas ni mana ada graf kamu sudah ni. Ada kamu langgar graf kamu? Tak ada kan? Dia tak sentuh kan? Mana ada sentuh apa-apa garisan ke atas tu. Graf kamu sebelah sini. Jadi dia tak langgar lah graf. Dia hanya langgar bila kamu garis ke bawah ni sahaja kan? Begitulah cerita dia. Okey, jadi tadi kita baca dia punya nilai dia lah. Jadi kita sudah ada dua tadi, kita gariskan kanan dan kiri. Okey, kita tengok yang kiri dululah. Kiri ni, dia duduk kat sini. Kita tahu tadi setiap kotak nilainya 0.1 kan? Jadi ini negatif 1, ini negatif 2. Jadi kamu bacalah. Ada berapa ni kotak? Kita baca. Ni kita step by step. Ni negatif 1.1. Negatif 1.2, negatif 1.3, negatif 1.4, negatif 1.5, negatif 1.6 dan negatif 1.7 kat sini. Jadi cikgu buat anak panah sikit lah. Kat sini bacaannya negatif 1.7. Kalau kat sini pula, kat sini pula kita tengok. Mana tadi? Sini, sorry. Sini ni pun sama. Ini satu, cara kita baca dia ke kanan lah. Jadi 1, 1.1, 1.2 sampai kamu kira ni dapat. Kat sini dapat 1.7. Jadi ada dua jawapan X. Ada dua jawapan X dalam soalan ni lah. Okey, ada dua jawapan. Jadi satu saya tulis kat tadi jawapan dia. Tempat tadi, saya buat X sama dengan negatif 1.7. Satu lagi X sama dengan 7. Buat koma saja pun boleh sudah ni. Satu jawapan negatif 1.7, satu lagi 1.7. Ada dua jawapan. Yang tadi satu saja jawapan sebab graf kita ada satu belah sahaja yang kita boleh langgar dia. Kalau graf kita ada dua belah yang kita boleh langgar dia, ada dua jawapan lah. Okay? Jadi itu cara dia dan penyelesaian untuk soalan yang macam ni lah. Okay? Harap boleh kamu berlatih. Cuba buat. Kalau siapa tak mahir lagi, boleh cuba buat balik. Okay? Terutamanya yang lukisan graf tu. Kamu kena mahir melukis dengan licin. Tak ada belok-belok, tak ada tajam-tajam. Tak ada yang menggigil-menggigil, kan? Okey. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahanlah wahai raksa, jangan kau terhenti. Berpautlah wahai nyawa, ini bukan mimpi.